Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini, Current Sphere MY. Menjelang pilihan raya negeri Sabah yang bakal berlangsung, timbul persoalan sama ada Pakatan Harapan Sabah akan menjalinkan kerjasama dengan bekas sekutu mereka, Parti Warisan Sabah. Namun menurut Timbalan Ketua Penerangan PKR, Razif Rakimin, keberangkalian untuk kedua-dua pihak bekerja sama semula kelihatan sangatlah tipis. Menurut Razif, pengalaman lalu bekerja sama dengan Warisan meninggalkan rasa pahit yang sukar dilupakan. Katanya PKR dan PH menghadapi kesukaran untuk kembali bekerja sama dengan Warisan yang dipimpin oleh Datuk Seri Muhammad Syafiq Apdal. Beliau turut menuduh Warisan bersikap ego dan angkuh yang menjadi penghalang utama untuk mewujudkan hubungan kerjasama yang baik. Dalam pilihan raya umum 2018, PH menjalinkan pakatan dengan Warisan yang berjaya menumbangkan Kerajaan Barisan Nasional Sabah pimpinan Tun Musa Aman. Namun, kerjasama tersebut berakhir selepas Kerajaan Negeri Warisan PH tumbang dalam pilihan raya negeri tergempar pada September 2020 apabila Gabungan Rakyat Sabah GRS mengambil alih tampuk pemerintahan. Pada ketika itu, Warisan kehilangan majoriti yang menyebabkan tumbangnya kerajaan negeri dan hubungan dengan PH menjadi semakin renggang apabila isu kepercayaan antara pemimpin-pemimpin kedua-dua pihak ini timbul. Pada pilihan raya umum 2022, Warisan mengambil keputusan untuk bertanding secara bersendirian tanpa kerjasama dengan mana-mana gabungan utama. Selepas saja keputusan pilihan raya umum tersebut, Warisan menyatakan sokongan kepada pembentukan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan yang diketuai oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. Namun begitu, Warisan mengambil pendekatan berbeza di peringkat negeri apabila mereka secara terbuka menolak kerajaan GRS yang dipimpin oleh Datuk Seri Haji Jinor. Situasi ini semakin tegang pada Januari 2023 apabila pengerusi Barisan Nasional Sabah, Datuk Bung Mokhtar Radin, cuba menggulingkan kerajaan Haji Ji dengan membentuk gabungan baru bersama Warisan dan PH. Namun begitu, usaha ini gagal apabila beberapa wakil rakyat PH Sabah memilih untuk menyokong Haji Ji, sekaligus mengekalkan kedudukan kerajaan GRS. Menurut Razif, agenda politik Warisan seperti slogan Sabah untuk Sabahan tidak sesuai dengan perjuangan pakatan. Beliau turut mempersoalkan tindakan Warisan bertanding di Semenanjung Malaysia jika benar ia adalah parti tempatan yang memperjuangkan isu Sabah sahaja. Katanya, tindakan Warisan ini menimbulkan keraguan terhadap keikhlasan mereka dalam memperjuangkan hak rakyat Sabah. Tambah beliau lagi, laungan kesatuan oleh Warisan sebenarnya hanya memecah belahkan rakyat. Jadi, Pakatan tidak melihat Warisan sebagai parti yang telus sepenuhnya. Beliau juga menjelaskan bahawa PH Sabah kini lebih berhati-hati dalam memilih rakan kerjasama bagi mengelakkan episod lama berulang. Razif menambah bahawa pengalaman pahit bekerja sama dengan Warisan telah mengajar PH untuk lebih berhati-hati dalam menentukan rakan strategik. Menurutnya, PH Sabah tidak mahu terburu-buru dalam membuat keputusan kerana kesilapan lalu telah membawa kepada kekecewaan yang sangat besar. Beliau juga mengesahkan bahawa terdapat pertemuan tidak rasmi antara PH Sabah dengan Barisan Nasional Sabah dan GRS, tetapi tiada sebarang persetujuan rasmi dicapai setakat ini. Dengan pilihan raya negeri Sabah yang dijangka berlangsung pada September tahun ini, pelbagai gabungan politik utama seperti GRS, PH dan BN kini sibuk merangka strategi masing-masing. Dalam masa yang sama, parti-parti tempatan seperti Warisan dan parti KDM turut bersedia untuk mencabar gabungan-gabungan utama.
Namun begitu, persoalan utama masih lagi kekal. Adakah PH Sabah mampu bertahan tanpa kerjasama dengan Warisan? Sebagai parti tempatan yang pernah menjadi rakan strategik, Warisan sebelum ini memainkan peranan penting dalam memastikan kemenangan PH dalam pilihan raya umum 2018. Tetapi dengan hubungan yang semakin renggang dan dasar perjuangan yang semakin berbeza, adakah PH Sabah kini mampu berdiri dengan sendiri dalam arena politik Sabah yang tersangatlah kompleks? Tambahan pula, tindakan Warisan bertanding di Semenanjung Malaysia terus menjadi isu yang dipersoalkan. Jika benar-benar mereka ingin memperjuangkan hak rakyat Sabah, mengapa mereka perlu bertanding di luar negeri? Adakah ini sekadar strategi politik untuk memperluaskan pengaruh mereka? Atau adakah ini satu percubaan untuk keluar dari label parti tempatan? Dalam perkembangan lain, situasi di Sabah turut mencerminkan ketidaktentuan yang berlaku di peringkat persekutuan. Walaupun kerajaan perpaduan berjaya dibentuk di peringkat pusat, perpecahan antara parti-parti komponen di Sabah menunjukkan bahwa wujudnya ketidakserasian dalam gabungan tersebut. Ini dapat dilihat melalui kegagalan usaha untuk membentuk kerajaan perpaduan di peringkat negeri yang mencerminkan jurang yang besar antara parti-parti yang sepatutnya bekerja sama. Tambahan pula dengan kehadiran parti-parti kecil tempatan seperti parti KDM dan beberapa parti yang lain, persaingan politik di Sabah kini menjadi semakin sengit. Dalam keadaan ini, PH Sabah perlu mengambil pendekatan yang lebih pragmatik untuk memastikan kelangsungan mereka dalam arena politik negeri. Persoalan seterusnya ialah adakah gabungan dengan GRS ataupun Barisan Nasional merupakan pilihan yang lebih selamat untuk PH Sabah. Jika PH memilih untuk bekerja sama dengan salah satu daripada gabungan ini, adakah ini bermakna mereka akan meninggalkan prinsip reformasi yang mereka perjuangkan selama ini demi kepentingan politik jangka pendek? Atau adakah ini merupakan langkah strategik untuk mengekalkan kestabilan politik di Sabah? Pilihan rakyat negeri Sabah yang akan datang pasti menjadi medan ujian untuk semua parti termasuklah PH, Warisan, dan gabungan utama yang lain. Dalam situasi yang penuh dengan ketidaktentuan ini, setiap langkah yang diambil oleh pemimpin politik akan membawa kesan yang besar terhadap masa depan negeri dan rakyat Sabah. Kesemua persoalan ini mengundang perbincangan hangat dan mungkin mencetuskan polemik di kalangan rakyat Sabah. Bagaimanakah pandangan Anda? Adakah kerjasama politik di Sabah kini membawa kebaikan atau hanya memecah belahkan rakyat? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah, pulaskan pendapat Anda. Dan jangan juga lupa untuk like, share, dan subscribe pada channel ini, Current Sphere MY, untuk isu-isu yang panas dibincangkan secara lebih mendalam. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.